Nabi sangat takut. Sayyidina Umar sangat takut dengan Allah. Contoh satu hari orang hantar minyak wangi kasturi. Sorry lah cerita pula banyak. Nak bagi senang supaya boleh ingat. Masa dia hantarkan kasturi, minyak kasturi, wangi yang paling perfume yang paling wangi. Orang yang berpuasa itu mulutnya berbau seperti kasturi di mata Allah. Kasturi di hidung Allah. Wangi walaupun busuk. Pada kita Allah mulut bau ni tak busuk gigi ke apa? Kita puasa. Contoh. Bayang takutnya Sayyidina Umar kepada terambil orang punya. Dia dapat sebotol, dia kata pada sahabat, wahai sahabat, siapa nak tolong bagi-bagikan minyak ni masuk dalam botol kecil supaya aku boleh edarkan. Ini orang sedekah. Sahabat takut, tak jawab. Akhirnya isteri Umar jawab, saya yang akan bantu. Umar diam. Umar tanya lagi sekali. Isteri juga jawab, orang lain tak jawab. Kali ketiga ditanya, sama juga isteri jawab. Apa dia kata? Aku tak mau isteri aku yang suka. Apa sebab? Kalau kamu pegang minyak tu, kalau kamu pegang minyak kasturi itu pasti ada terkena kat tangan. Betul tak? Mesti ada terkena kat tangan dan kamu mesti kadang-kadang pegang badan kamu. Sehingga bau tu masuk juga ke badan, masuk ke tangan. Aku tak hendak bertanggungjawab. Nak jawab depan Allah besok. Pasal apa kat badan isteri kamu ada minyak kasturi? Punya takut. Pegang aja. Betul ke tidak? Artinya sangat-sangat teliti. Sebab bila isteri dia pegang, Sayyidina Umar kena jawab. Kenapa? Kalau orang lain pegang, Sayyidina Umar tak kena jawab. Oh, saya tolong nak bagi-bagikan je. Tapi bila isterinya, sebab isteri bawah tanggungan suami. Sebab itu bila ada isteri yang mengeluh dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa harta rampasan perang dapat kat orang semua, tak ada kat kami. Kami ni tak ada apa-apa ni. Betul tak? Kami pun susah juga, perlu juga harta rampasan tu. Apa Nabi cakap? Kalau kamu, orang itu tak ada Muhammad, dia ada harta perang. Kita bagi kepada dia untuk jinakkan dia dengan agama. Kamu ada Muhammad, kekasih Allah, Rasulullah. Kamu cukup dengan harta, kamu ndak dengan harta ke ndak dengan Muhammad? Okay. Sebab ada isteri Nabi yang diceraikan. Mana boleh hidup susah? Kalau kamu merasa dengan ada Muhammad kamu susah, kamu ndak harta perang, ambil ini hadiah. Okey, bye-bye. Nabi bagi. Okey. Sama juga semasa di Tanaim, satu peperangan kecil. Ya, akhirnya bila rampasan perang itu banyak diberikan. Masa itu ada orang Ansar, ada orang Muhajirin, kemudian ada orang Mekah juga. Oleh kerana di Madinah ramai dah Islam, di Mekah belum ramai orang Islam. Jadi masa membahagi harta ghanimah itu, Nabi bagi ekstra banyak kat orang Mekah. Orang Madinah kecil hati. Terdengarlah di telinga Nabi, Nabi ni pilih kasih, dia bagi kat geng dia banyak. Sebab dia orang Mekah. Nabi panggil dia balik, wahai mahasiswa semua. Aku terdengar kata kamu begini dan begini. Aku sekarang nak ceritakan kenapa aku bagi dia lebih. Di sana sangat banyak lagi orang yang belum rindu, belum sayang, belum suka dengan Islam. Mereka sangat suka dengan harta dunia. Bagi dia suka dulu. Supaya hatinya jinak. Kita beli hatinya dulu. Kamu ada Rasulullah, kamu ada Muhammad. Yang mana agaknya paling untung? Ada harta rampasan ataupun ada Muhammad? Nangis semua orang Ansar yang tadi mengeluh tak cukup harta. Contoh cinta Rasulullah dan cinta Allah. Kamu ada kekasih Allah, kawan sana ada rampasan perang. Mana lebih baik? Contoh. Maka sekali lagi balik kita katakan, bagaimana nak bangun rasa takut sebagaimana di Sayyidina Umar takut. Takut sampai tak nak pegang. Kalau boleh isteri saya jangan terlibat.
Kita pula sekarang, wow, kalau boleh ambil keluarga sana. Yang jadi ketua satu suami, ketua dua isteri, ketua wanita, anak saudara. Oh, haru. Habis semua keluarga. Tapi Saidina Umar tidak. Sebab itu bila anak Saidina Umar nak dicadangkan untuk menggantikan khalifah. Ya Umar, anak kamu sempurna, Abdullah bin Umar, untuk menggantikan kamu sebagai khalifah. Oh, cukup. Keluarga Umar cukup satu je. Panas ke? Tak tahu dia itu macam bunyi, macam ada. Tak apa sikit insya-Allah. Ada tu udaranya ada, kita tak mati lemah. Mungkin tak rasa sejuknya sajalah insya-Allah. No problem, tak apa. Macam mana? Oh, panas tak apa. Saya tak tengok. Okay, no problem. Ya Allah, Tuhanku, hiasi wajahku dengan cahaya nurmu. Ya Allah, Tuhanku, hiasilah wajahku dengan cahaya nurmu. Okay, ya Nur. Ya Nur nama Allah. Setiap ada cahaya itu ada Allah. Cahaya tidak mengambil tempat. Sebab itu kalau malaikat datang jumpa Rasulullah, tak pernah dalam bentuk yang sebenar. Dia datang dalam bentuk cahaya. Wahyu turun datang dalam banyak bentuknya cahaya. Nabi nampak cahaya, kamu pernah tahu itu ada Jibril. Bila nampak? Sebab itu Nabi hanya nampak Jibril sekali. Masa bila? Masa turun dari Gua Hira, nampak di angkasa. Okay. Jibril duduk atas kerusi. Kemudian nampak di Sidratul Muntaha. Apa sebab malaikat tak turun dalam bentuk jisim sebenar di dunia ni agak-agak? Kalau Jibril kepaknya 60, buka 2 kepak saja tutup semua bumi. Kalau dibuka semua rasa-rasanya mana? Gelap teruk, tak muat. Kan kita dah belajar bumi besar ke kecil? Mana luas? Bumi ke langit? Langit. Maka Nabi nampak Jibril di langit. Sebab langit lebih besar daripada bumi. Bila Jibril datang ke bumi, dia tidak dalam bentuk yang sebenar. Jadi bentuknya bentuk cahaya. Bila nampak cahaya bunyi loceng lah, bunyi itu kan. Rasulullah kata, bila ada nampak cahaya, mana aku terasa ada benda. Aku sedang diajar, aku sedang dibisikkan. Masuk ke Gua Hira. Gua Hira terbesar ke kecil? Kecil benar, sengit nak masuk teng. Macam mana Jibril nak masuk? Kepak yang saja buka sebelah tutup sebelah, buka 2 belah tutup semua bumi. Boleh bayang besarnya? Okay. Tadi anak murid apa tu cucu mi cerita, opah tahu tak cikgu sain tu? Cikgu kita cakap bila hari hujan tu Allah menangis. Astaghfirullahalazim. Terperanjat beruk kita. Betul ke opah? Loh. Bila pula lah Allah jadi manusia? Jangan memanusiakan Allah, tapi ambil sifat Allah untuk jadi manusia yang baik. Betul? Tapi tak memanusiakan Allah, mana boleh? Itu pun masalah besar juga. Sebab cikgu ni pada budak betul semua. Itu dah sebaiklah ada yang bertanya, ada yang betul bersembang, yang tak bersembang dia pegang sampai tua macam mana? Ni cikgu nangis ni, ni ustaz nangis ni. Mana boleh? Tuhan nangis katanya hujan. Padahal budak tu belajar sains dah, hujan dia mula daripada uap yang naik ke atas noneng-noneng. Tuhannya tak ada juga. Sebab itu ada orang sains patutnya lebih dekat dengan Allah. Dia membaca apa yang berlaku di sekitar. Okay? Ini kekuatan yang kadang-kadang kita pun rasa, betul ke cikgu cakap macam ni? Nampak? Maka sekali lagi balik kita kata, orang yang takut dengan Allah itulah orang yang paling tinggi takwanya. Maka ayat daripada Al-Imran 1434 kata apa? Setelah kamu cinta dengan 2 tadi, maka tanda kamu layak jadi orang bertakwa apabila kamu boleh memberi bersedekah
setiap masa ketika kamu kaya ataupun ketika kamu susah. Boleh tak? Tabung masjid ada, duit ada RM1, pecah bagi 2, sekerat seorang. Boleh pakai. Artinya masa susah pun dia sedekah, masa sehat, masa kaya pun dia sedekah. Ada tak orang gitu? Bersedekahlah tanpa henti lagi. Tanpa, dah terlupa semua dah. Tanpa nanti. Tanpa tapi. Artinya memberi setiap masa sama ada kamu banyak ataupun kamu sikit. Kerana dia percaya siapa yang memberi sedekah Allah lapangkan rezeki. Tapi kalau bagi sedekah tapi muka, ambil, jangan minta lagi. Jadi tak tu? Artinya tak lapang juga rezekinya. Kamu memberi semasa banyak atau sikit, kaya atau susah, senang atau susah, memberilah dengan bahagia. Ini kan baru datang balik bayaran. What you give that you get. Apa kamu beri, Allah bagi lebih banyak daripada itu. Sebab itu jangan takut miskin, sebab memberi itu yang pertama.